Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Dan berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Celaka engkau, rezeki itu memang sudah terbagi, tidak akan lebih dan tidak akan kurang, dan tidak akan ke depan atau ke belakang. Apakah engkau masih syak terhadap jaminan Allah Azza wa Jalla, tamak pada meminta apa yang bukan menjadi bahagianmu? Sifat tamakmu itu telah menahanmu daripada menghadirkan diri di majlis-majlis para ulama dan kumpulan-kumpulan orang-orang yang membuat kebajikan. Apakah engkau bimbang bahawa keuntunganmu akan berkurangan dan bahawa pelanggan-pelangganmu akan hilang? Celaka engkau. Ingatlah baik-baik, siapa yang memberimu makan ketika engkau masih bayi di perut ibumu? Apakah engkau masih bergantung pada dirimu sendiri dan kepada manusia? Apakah engkau masih mau bergantung kepada wang ringgitmu, kepada jual belimu, kepada penguasa negerimu? Maka semua yang engkau bergantung kepadanya itu adalah Tuhanmu. Semua yang engkau takut kepadanya dan engkau berharap kepadanya itu adalah Tuhanmu. Semua yang engkau menganggapnya boleh memberi mudarat dan manfaat tanpa melihat Tuhan yang berkuasa menentukan semua itu dalam dirimu itu adalah Tuhanmu. Apakah begitu sikapmu? Baiklah, tunggu sedikit masa lagi engkau akan melihat apa yang akan berlaku pada dirimu itu. Allah boleh mengambil daripadamu pendengaranmu, penglihatanmu, kekuatanmu, harta kekayaanmu dan segala apa yang engkau bergantung kepadanya selain dia. Kemudian dia akan memutuskan pertalianmu dengan sekalian manusia. Dia akan menggerakkan hati mereka terhadapmu. Dia boleh menjadikan mereka enggan untuk membantumu. Dia boleh mengasingkanmu dari semua pekerjaanmu itu dengan menutupi semua pintu-pintu usaha di hadapan mukamu. Dia boleh menjadikanmu berpindah dari satu pintu ke pintu yang lain, sedang dia tiada memberimu sesuap nasi atau sebiji jagung sekalipun. Kemudian apabila engkau mengangkat kedua belah tangan memohon kepadanya, dia tiada mahu menyahut permohonanmu itu. Semua itu adalah balasan kerana engkau sanggup menyirikkan, yakni mensyirikkan dia dengan yang lain. Engkau sanggup meletakkan pergantunganmu kepada yang lain daripadanya. Engkau sanggup meminta kesenangan dari selain dia. Lalu engkau menggunakan segala macam nikmat yang engkau ambil daripadanya itu untuk menambah maksiatmu terhadapnya. Ini semua sering aku lihat berlaku pada kebanyakan orang dari bangsa ini, yang hampir semuanya tergolong orang-orang yang mengerjakan maksiat. Ada di antara mereka yang sempat bertaubat dari kedurjanaan ini, lalu Allah menerima taubatnya dan memandangnya dengan belas kasihan, serta dia menyambutnya dengan lemah lembut. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di antara perkara yang membinasakan manusia bila kesibukannya mencari rezeki mengatasi kesibukannya menyembah Tuhannya. Bahkan di antara perkara yang mencelakakannya dunia dan akhirat, bila dia menganggap bahawa rezeki itu dinilai dengan pencariannya bukan dengan pemberian Allah Ta'ala. Bila dia menilai satu rezeki tadi dengan pandangannya bukan dengan pandangan Allah Ta'ala. Bila dia menilai rezeki itu daripada pintu-pintu yang dilihatnya bukan daripada pintu-pintu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan
Bila dia melihat rezeki itu satu keutamaan berbanding beribadat kepada Allah. Sedangkan rezeki Allah itu berada dalam jaminan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam banyak ayat, bahawa rezeki manusia itu sudah dijamin oleh Allah. Maksud dijamin oleh Allah bukan bermakna melahirkan hamba-hamba yang pemalas. Tidak. Bukan melahirkan hamba-hamba yang bersifat pasif dalam usaha mencari rezeki. Tidak. Tapi membentuk hamba-hamba yang mempunyai disiplin dalam mencari rezeki. Sama ada disiplin yang berkait dengan waktu dan masa, ataupun disiplin yang berkait dengan sumber rezeki itu sendiri, atau disiplin yang berkait dengan keyakinan bagaimana rezeki itu diperoleh, atau disiplin berkait dengan perkara-perkara yang menjadi larangan dalam mencari rezeki. Allah ajar kita dalam Quran, yang pertama-tama ialah meletakkan perhambaan kita pada Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Aku tidak pernah memohon kepada mereka rezeki, kerana akulah yang akan memberi rezeki. Bila Allah menyatakan وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, tidak ada satu makhluk pun yang hidup di atas muka bumi ini melainkan rezeki itu telah ditentukan oleh Allah SWT. Untuk kita memahami bagaimana rezeki itu telah ditentukan oleh Allah, maka ingat balik kejadian kita. Dulu kita duduk kat mana? Dalam perut ibu. Baik, lihat dalam perut ibu kita, siapa yang bagi rezeki? Ada yang suapkan kita makan minum? Siapa yang jaga kita dalam perut ibu kita dalam selama tempoh kandungan 9 bulan? Atau mungkin lebih atau mungkin kurang. Dalam tempoh tersebut Allah Ta'ala nak ingatkan semua makhluknya bahawa bayi ini dalam penjagaan Allah. Kesihatannya, rezekinya, dan semua yang berkaitan dengan kehidupan dia. Kerana ini merupakan alam yang tak boleh orang kacau. Tak boleh orang nak usik. Dia bila lahir kat dunia, ya kita nampak ada tangan-tangan yang boleh memegang, menyentuhnya. Tapi bila dalam perut, tak ada seorang boleh menyentuhnya, melainkan perantaraan. Si ibu yang cuba memegang anak dalam kandungannya cuma memegang perutnya. Dia tidak mampu mencapai anaknya. Dan demikian juga si ayah yang cuba mendekati anaknya dengan meletakkan telinga pada perut isterinya, tidak mampu mendekatinya. Ia terhalang dengan ketentuan dan takdir Allah Ta'ala. Supaya kita tahu begitu kehidupan kita, usaha kita tidak mampu direct sampai, kerana ia terhalang dengan takdir Allah Ta'ala. Maka kalau usaha itu diizinkan, maka ia berlaku. Kalau usaha itu tidak diizinkan, maka dia tidak berlaku. Maka bayi ini terus membesar. Daripada perbentukannya, air mani yang hina membentuk segumpal darah, segumpal daging, dan kemudian dipakaikan tulang belulangnya sehingga membentuk fizikalnya, diberikan pendengaran dan penglihatannya, diberikan hati dan akalnya, dan dibentuk dengan pembentukan yang baik, pembentukan yang sempurna sehingga semua manusia seronok melihatnya. Tak sempurna. Waktu kita bayi tak ada istilah kenik, tak ada istilah gemuk, tak ada istilah panjang, lonjong, tak ada. Istilahnya bayi yang disukai fizikalnya. Bentuk fizikal tadi. Seolah-olah kita semua dah sama dalam kelahiran bayi. Tapi persamaan yang perlu kita lihat, siapa yang menjaga? Maka Allah SWT, semenjak dalam perut ibu lagi, Allah Ta'ala tentukan rezeki kita. Sebaik sahaja ditiupkan roh. Tapi aneh, manusia tidak pernah belajar daripada rantaian kehidupannya, daripada episod-episod kehidupannya. Sama ada episod daripada dia tidak ada, lam yakun syai'an madhkura, tak disebut namanya, sehingga episod dia berada dalam perut ibunya, dan episod dia berada di atas muka bumi ini, sehingga episod dia berada dalam kubur. Tidak ada orang yang ingin mengikutinya secara berfikir, bertafakur satu persatu.
Kalau manusia berfikir tentang peringkat-peringkat ini, nescaya bertambah iman mereka. Tapi bila kita mula membesar di dunia ini, sibuk mencari rezeki, sehingga kita tak ada waktu untuk belajar ilmu, sedangkan itu wajib. Ia bukan pilihan. Mencari rezeki itu, banyak keadaan dia tidak pun wajib. Dia cuma pilihan kita. Kita nak lebih banyak. Kita nak lebih mewah. Kita nak lebih itu, lebih ini. Walhal untuk kita dah cukup. Banyak manusia dalam mencari rezeki, dia mencari yang lebih. Tetapi bila mencari kewajibannya sebagai hamba Allah, dia mencari yang paling kurang. Sehingga dia tak pernah cukup. Dia cari paling kurang. Macam kita katakan, seorang terus beralasan untuk tidak datang menuntut ilmu, mendampingi para ulama dengan kesibukan. Sehingga masa dia bersama dengan orang-orang yang dia bergantung rezekinya, dengan orang-orang yang akan tunjuk pada jalan Tuhannya, masa ni lebih banyak. Maka bagaimana dia nampak jalan Tuhannya? Kata kita ada orang yang akan tunjuk dunia kita, ada orang yang tunjuk akhirat kita. Kalau kita orang yang mengutamakan akhirat, maka masa kita bersama dengan orang yang tunjukkan akhirat lebih banyak berbanding masa orang yang tunjukkan dunia. Tapi kalau terbalik, maka diminta keseimbangan dunia akhirat. Para sahabat, mereka tidak mahu terlepas masa-masa bersama Rasulullah SAW. Pertama, salat fardunya. Yang kedua, majlis ilmunya. Yang ketiga, di mana Rasulullah SAW berada. Sebab mereka nak maksimumkan waktu bersama Rasulullah. Waktu mereka. Sebab Rasulullah tunjuk jalan ke syurga. Jalan akhirat. Bukan bila ada pertemuan dengan baginda SAW dengan pertemuan yang lain, mereka utamakan pertemuan dengan Rasulullah SAW. Maka Allah sebut dalam Quran, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Sambutlah seruan Allah dan Rasul bila dia memanggil kamu untuk menghidupkan agama kamu, menghidupkan hati kamu. Tentang yang tunjuk jalan ke syurga, dia sedang hidupkan hati kita. Yang panggil kita ke arah dunia ini, dia sedang matikan hati kita. Lalaikan. Maka orang beriman, dia mesti ada satu skedul, satu jadual. Jadual prioriti keutamaan. Dia ada jadual disiplin waktu. Tuan-tuan tengok macam ni. Kalau orang main bola 90 minit. Maka waktu dia bermain, dia tak lebih pada 90 minit. Misalnya, dia plus lah waktu kecederaan. Selepas itu bila referee tiupkan whistle, erti tamat, dah tak boleh main. Dan seorang pun tidak boleh berada di padang itu. Mereka mesti keluar dan stadium itu kosong. Arti kalau sekiranya sehebat-hebat permainan itu, dia ada waktu tamat. Demikian kita pelajari dalam kehidupan kita. Kalaupun kita nak seronok, nak main, dia ada waktu dia. Jangan lebih. Dah habis waktu tu, kita ada waktu lain. Waktu kita dengan Allah SWT. Tapi, kerana kita ni orang yang lemah, maksud waktu kita dengan Allah ialah waktu kita bersama dengan para alim ulama. Kerana dengan itu kita mengenali Allah SWT. Lalu kita patut ukur balik. Apakah waktu kita dengan majlis ilmu sebagai contoh, atau majlis yang ingatkan kita pada Allah sebagai contoh, kurang daripada majlis kita bersama manusia lain? Kalau kurang, maka kita di kalangan orang-orang yang keuntungannya sedikit. Sebab kita cuma bersama dengan pelanggan dunia yang tak akan beri keuntungan banyak pada kita. Kita tidak bersama dengan pelanggan akhirat yang beri keuntungan yang banyak kepada kita. Kan itu Syekh mencela. Dia kata, kamu telah mempertuhankan semua selain Allah. Kamu mempertuhankan pelanggan kamu. Oh, tak boleh saat ni pelanggan, rugi kami ini. Sedangkan masa kamu sekarang bersama Allah. Masa kamu sekarang ialah untuk dekatkan diri dengan Allah. Dan kamu menganggap masa kamu dengan perniagaan kamu itu paling penting, maka kamu telah mempertuhankan perniagaan tadi. Masa kamu dengan penguasa-penguasa, ni orang-orang besar, kabel-kabel kita ni, maka kamu telah menjadikan ia Tuhan kamu. Kamu bergantung, kamu berharap pada manusia, bererti kamu telah mempertuhankan mereka. Apakah ini sikap kamu sebagai orang beriman? Beginikah sikap? Tetapi kalau begitu sikap kita kepada perjalanan hidup kita, maka kita sedang menunggu sesuatu yang akan menghilangkan semuanya.
Maka ingat pada hari di mana kamu terpisah semuanya. Kita terpisah dari pelanggan kita, dari perniagaan kita, daripada keuntungan dunia yang kita cari. Ingat pada hari kita terpisah daripada semua yang kita sayangi sehingga kita datang bersendirian kepada Allah SWT. Baik, rezeki Allah tentukan. Bila kita sebut rezeki Allah Ta'ala tentukan, berarti satu jaminan yang meyakinkan supaya jangan kita rasa ada ibadat kita boleh ganggu rezeki kita. Tak ada. Kerana ibadat itu perintah Allah. Bila Allah yang jamin rezeki, maka Allah yang mewajibkan kita buat ibadat ini tidak akan mensia-siakan kita. Sebab itu kata Nabi SAW, Inna rizqa la yatlubul abda aksara mimma yatlubuhu ajaluhu. Sesungguhnya rezeki akan memburu hamba Allah lebih kuat daripada ajal memburunya. Contoh kalau kita sebut mati, ya pasti. Dan semua orang tahu mati. Orang tak yakin rezeki. Rezeki dia tak berapa yakin datang macam mana. Rezeki tadi, dia lebih kuat daripada ajal itu sendiri. Maksudnya, seorang tak akan mati sehingga Allah cukupkan rezekinya. Lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqaha. Tak ada seorang pun Allah izinkan mati, melainkan dia dapat semua rezeki yang patut dia dapat. Tak ada pun satu rezeki yang dia kalau dia hidup dia dapat. Tidak. Maksudnya semua orang kalau saya ditentukan rezeki sejumlah ini, saya tak akan mati sehingga sempurna rezeki. Lagi tak sempurna rezeki saya tak boleh mati. Kerana ini peraturan Allah. Kerana Allah menyatakan dalam hadis yang Rasulullah sebut, lan tamuta nafsan la tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqaha. Tak ada seorang pun yang dibenarkan mati sehingga rezekinya sudah cukup. Maka rezeki kita akan cukup. Cepat atau lambat, dia akan datang lalu mencukupi keperluan kita. Bukan bagi orang beriman. Baik, kenapa orang beriman ni dia unik sikit rezeki dia? Sebab rezeki orang beriman akan menjadi pahala. Pahala. Rezeki orang kafir menjadi bala. Menambahkan sengsara dan azabnya. Kerana dia akan dihisap dengan segala yang haramnya. Baik, bila rezeki orang beriman itu ialah pahala, kalau Allah sayang seorang hamba, maka Allah jadikan pintu rezeki yang dilihatnya tertutup, untuk Allah buka kepadanya pintu rezeki yang dia tidak melihatnya, yang datang tanpa disangkanya. Sabda Nabi SAW, Aballah an yarzuqa abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah enggan memberi rezeki kepada hamba-Nya yang beriman melainkan tanpa disangka-sangka. Kenapa? Untuk menguatkan keyakinan dia pada Allah. Tentang kita secara zahir melihat rezeki pada pintu yang kita nampak. Fulan bin Fulan ialah pintu asbab rezeki. Pekerjaan itu, pekerjaan ini sebagai asbab rezeki. Tapi kalau kita orang beriman, Allah sayang, Allah tutup pintu itu semua. Sehingga kita tak nampak. Lalu Allah hadirkan rezeki tanpa kita jangka dan sangka. Maka datang rezeki-rezeki tanpa kita letak keutamaan padanya, dia datang. Tanpa kita belajar untuk mencarinya, maka dia datang. Sebab itu orang kalau belajar untuk mencari rezeki, dia tak akan datang macam dia belajar. Saya selalu katakan kalau seorang belajar chemical daripada aliran sains sampai universiti, balik dia tak jadi ahli kimia. Dia tak jadi ahli kimia. Dia tak jadi chemistry. Tiba-tiba dia jadi yang lain. Yang belajar engineering, last sekali dia jadi orang lain. Yang belajar sekian ilmu, dia jadi orang lain. Kenapa? Allah enggan memberi rezeki dengan cara belajar. Maksudnya, apa yang kita belajar bukanlah jaminan rezeki ke arah tu, tidak. Allah beri rezeki cara lain. Sebab tu yang ni belajar bab ni, belajar bab ni, rezekinya lain. Lain daripada apa yang dia belajar. Kenapa? Kerana Allah nak beritahu. Kalau orang tak belajar macam ni pun, dia akan dapat rezeki. Maka rezeki menjadi ujian yang Allah Ta'ala akan jadikan kita berbeza sebagai satu ujian. Sehingga Allah menyebut dalam Quran, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Janganlah kamu dengki dan berangan-angan nak jadi macam orang yang telah dilebihkan rezeki berbanding kamu. Tak payah nak berangan nak jadi dia. Kita tak payah berangan nak dapat macam dia, tak perlu. Sebab kita semua sedang diuji oleh Allah.
banyak ni rezeki kita, banyak ni rezeki kita. Sebab bila kita tidak memahami ujian, lalu kita melanggar sempadan Allah, lalu buat yang haram, satu. Atau menggunakan masa yang patut ibadat untuk cari rezeki, maka ia salah. Sebab tu bila kita diajar dengar azan 5 kali, untuk apa? Berhenti urusan rezeki, berhenti. Sebab sekarang masa dengan Allah. Kalau kamu bimbang pelanggang lari, bimbang rezeki berkurangan, berarti kamu telah mempertuhankan benda ni semua. Kamu kena berhenti. Sambut seruan tersebut. Sebab tu orang yang beriman yang sebenar, mereka bukan sekadar mendengar azan, mereka menunggu azan. Mereka tunggu. Untuk menunjukkan kesiagaan mereka. Persiapan mereka. Kalau ada orang yang boleh tunggu rezeki, walau belum sampai lagi, belum waktunya, dia tunggu. Takkan orang yang mencari akhirat tidak mau nunggu. Bahkan mereka ini lebih nampak kesungguhan. Jadi kalau kita faham bahawa perjalanan rezeki memang macam tu, maka orang beriman perlu patuhi peraturan rezeki. Sama ada berkait halal haramnya, dosa pahalanya, bukan berkait dengan bagaimana waktu-waktu yang perlu diletakkan untuk cari rezeki dan waktu untuk beribadat pada Allah. Kan itu bila beberapa orang sahabat berhimpun dan bertemu. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Mereka bincang sesuatu, bincang tentang bagaimana rezeki Allah datang. Mereka bincang bagaimana orang-orang yang lemah untuk dapat pahala. Banyak mereka bincang. Lalu kata Sayyidina Ali, benda ni tak selesai kita bincang sama kita. Kenapa kita tidak datang jumpa Nabi SAW? Biar Rasul rungkai. Ya, kadang-kadang memang kita seronok bincang sama-sama kita, tapi tak jumpa penyelesaian. Sebab semua jenis pakai agak-agak je. Agak-agak. Ini sahabat dia tahu macam mana nak leraikan persoalan. Lalu mereka mendatangi Nabi SAW. Waktu datang Rasulullah, Nabi kata, kamu datang kepadaku untuk bertanya. Aku tahu. Aku tahu sebab apa kamu datang. Nak tanya kan? Dan datang kamu ni, sama ada kamu nak cerita soalan kamu atau aku cerita soalan tu. Berarti kalau kita bincang benda-benda baik ni, maka ia telah dicatat dalam kebaikan kita, walau tak jumpa jawapan lagi. Kata baginda SAW, sama ada kamu beritahu apa yang kamu bincang atau aku yang beritahu. Sebab yang kamu bincang tu bagus, mulia. Supaya kita tahu kalau kita duduk sembang-sembang, bincang-bincanglah benda baik-baik. Lalu mereka pun bertanya beberapa soalan. Maka di antaranya tanya tentang rezeki. Lalu kata Nabi SAW, istanzilu bis sadaqah. Bila Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, macam mana Allah Ta'ala susung rezeki hambanya? Allah Ta'ala tarik rezeki sini, beri ke sini. Kalau tuan-tuan tengok rezeki ni, dia macam agihan. Kita dapat sini, pindah sini, pindah sini, pindah sampai sini. Lepas tu orang pergi kerja, duit tadi beri kat isteri, isteri beri kat anak, dan seterusnya dia macam kitaran. Kalau duit RM50 tadi, dia bergerak. Gerak. Masuk bank, lepas tu keluar balik, ambil balik. Duit yang sama. Duit yang sama bergerak. Kitaran. Lalu, para sahabat dia tanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah Ta'ala meletakkan rezeki-rezeki ini kepada setiap hambanya? Dan bagaimana kalau sekiranya seorang hamba tadi nak suruh rezeki itu jatuh kat dia? Dia bergerak ke atas, nak suruh jatuh kat kita umpama jatuhnya hujan. Lalu kata Nabi SAW, istanzilu bis sadaqah. Rezeki itu dia berada pada apungan atas. Kalau kamu nak suruh dia jatuh pada kamu, maka kamu sedekah, dia pun jatuh kat kamu. Istanziluhu bis sadaqah. Turunkan rezeki kamu yang sedang bergerak di atas tadi dengan cara bersedekah. Kita, tuan-tuan, bila kita bersedekah, macam kita tak ada bekas untuk benda tu jatuh kat kita. Ini kita cerita kelebihan dunia, yang akhirat lagi besar. Sehingga Allah Ta'ala menjamin melalui lidah Nabi SAW, orang yang bersedekah, Tuhan tak akan fakirkan dia. Tapi dengan syarat. So, ada orang sedekah dia fakir. Ya, dengan syarat. Syaratnya ialah kamu tak beri rezeki daripada sumber haram. Kalau kamu
sedekahkan sumber haram, maka dia tak akan turun keberkatan rezeki. Rezeki tadi sumber yang halal. Sebab itu masyarakat Mekah waktu permulaan Islam, mereka ini jahiliah ada satu sudut. Walau bagaimana jahiliah ada sumber rezeki yang baik. Ketika mana mereka nak bina Kaabah, lalu pemimpin mereka berkata, kumpulkan rezeki kamu yang paling halal sekali. Maka dikumpul. Tak banyak yang halal, banyak yang haram. Tapi dah jadi satu tradisi, Kaabah tidak boleh dibina duit haram. Duit berkaitan riba tak boleh. Duit berkaitan judi tak boleh. Duit merompak tak boleh. Menipu tak boleh. Lalu yang dikumpulkan halal ini tak banyak. Maka dibina Kaabah dengan keadaan hijab Ismail terbuka. Dahulu hijab Ismail itu tertutup. Terbuka. Sumber rezekinya kurang. Namun apa yang kita nak bawa kisah ini, bagaimana mereka tahu untuk buat baik mesti rezeki halal. Pola mereka dapat gantian. Kalau rezeki tadi yang haram, bila Allah tak terima, macam mana Allah nak ganti? Innallaha la yaqbalu sadaqata min ululin. Allah tak akan terima rezeki yang haram. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah tu baik, dia tak akan terima mereka yang baik. Kalau Allah tak terima, macam mana Allah nak ganti? Pertama, rezeki tadi, sedekah tadi Allah terima. Sebab itu rezeki tadi mesti yang halal, itu pertama. Yang kedua, mesti ikhlas. Saat kita tengok ada orang sedekah tapi tetap miskin, ya kamu tidak ikhlas. Ikhlaskan sedekah. Maka dengan cara itu kamu akan dapat gantian yang baik. Dan yang ketiga, jangan kamu mengungkit bila sedekah. Bila mana kita ungkit, dia batal. Bila dia batal, maka tak ada gantian. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwan alayhi turab fa asabahu wabil fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, jangan, wahai orang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan mengungkit dan perkataan yang menyakitkan hati orang. Seumpama mereka macamlah orang yang sedekah riak, seperti satu batu licin yang padanya ada pasir dan tanah, tiba-tiba turun hujan, lalu menghilangkan semua pasir, tinggal batu itu bersendirian licin, tanpa ada walau sebutir pasir. Itulah bandingan orang yang riak. Dia tak ada kesan. Maksudnya kalau tuan-tuan tengok batu, kita pun letak pasir atas tu, dia melekat lah. Tapi bila kita siram air, licin. Batu pun dah batu licin. Ini kan pula hujan lebat. Maksudnya, bila seorang bersedekah, dia ungkit, dia menyakitkan hati penerima, dia tak akan dapat gantian. Tuan-tuan simpan duit dalam bank, ada untung banyak tu, banyak ni. Dia pun ada syarat. Kalau tuan-tuan simpan, kemudian ambil tengah-tengah, tak dapat. Dia mesti tahan setahun atau sebagainya, syarat-syarat yang mesti kita patuhi. Sama juga dalam bab rezeki sedekah yang Allah Ta'ala tambah, mesti kita katakan yang halal, mesti ikhlas, mesti tak ngungkit, tak membatalkannya dengan perkataan tersebut. Dan yang menjadikan ia jadi banyak, bila kita sedekah, Allah beri kita gantian. Tapi dia jadi banyak bagaimana? Bila kita lupa sedekah tu. Tuan-tuan sedekah, tuan-tuan lupa. Ada ke? Haji ingat tak dulu Haji ada belanja? Tak ingat. Tak ingat dia. Dulu Haji yang tolong saya sehingga saya dapat sekian. Saya pun tak ingat. Saya rasa macam dah lama. Baru lagi. Baru. Saya tak ingat. Dan di antara rahmat Allah Ta'ala pada kita, bila kita melakukan kebaikan, Allah lupakan kita. Itu tanda Allah nak berikan kita rahmat. Kita macam tak ingat kita buat baik. Supaya kita tidak membinasakannya dengan cara mengungkit atau membinasakan dengan cara menyebut, supaya tidak berpindah ibadat ikhlas kita yang tersembunyi kepada ibadat yang berada dalam ruangan yang paling rendah pada. Ini hebat bila kita buat baik kita lupa. Tapi bila kita buat jahat kita ingat. Kita buat jahat walaupun sikit ingat. Kita hutang orang walau 5 sen teringat. Ingat. Orang hutang kita tak ingat.
Tapi kalau kita hutang orang, tak banyak, adalah RM1, ingat. Tidur malam, ingat, ni tak bayar lagi, ni tak bayar lagi. Maka itu rahmat. Supaya pahala kita tak kurang walau sikit pun. Ni jenis perangai hutang tak ingat, bahaya. Kadang kita ni bagus, baik, tapi hutang tak ingat. Hutang tak bayar lain hal, yang tak ingat ni. Yang tak ingat ni rugi besar sebab dia boleh bayar tapi dia tak ingat. Ini satu kecuaian dalam hidup beragama. Sebab tu tuan-tuan kita sentiasa doa, moga Allah ingatkan apa yang kita lupa. Kalau seorang tadi dilupa baca Quran, tercela selepas dia ingat. Tapi lebih tercela lagi orang yang lupa hutang sudah dia berhutang. Itu lagi tu. Kalau kita baca Quran, lupa. Lupa. Kerana faktor lupa, sebahagian daripada faktor lupa Quran tu diterima. Seperti tua kita, yang sekian. Tapi bila kita lupa hutang ni, dia tak diterima. Dia tetap akan ditukar dengan pahala kita akhirat kelak. Maknanya tuan-tuan, nanti bangkit akhirat kelak. Orang yang kita tak bayar hutang, dia ambil pahala kita. Kita kalau ambil pahala ni, lebih terasa daripada orang ambil barang dalam rumah kita. Kalau seorang masuk, ambil barang rumah kita, dia tak cakap apa-apa, dia datang, dia ambil. Tuan-tuan rasa, rasa Ustaz, ceroboh rumah ni. Lebih lagi kita terasa orang ambil pahala kita. Jangan biarkan orang ambil pahala kita. Jangan tahu, tak apa Ustaz, banyak. Kerana hari tu semua orang bimbang, sikit kurang pun pahala orang bimbang. Macam kita tengok kat dunia, ada orang, sikit kurang dunia pun dibimbang. Jangan kata kalau kurang banyak, kurang sikit, dia pun dah bimbang. Baik, ini peraturan rezeki yang Allah Ta'ala tetapkan. Jadi kata Syekh, kalau kamu terus membiarkan keyakinanmu pada Allah tentang rezekinya tidak kuat, lalu kamu lebih percayakan yang lain-lain yang menentukan rezeki sikit banyak kamu dan pintu-pintu rezeki, nescaya Allah akan hukum kamu. Ingat, yang beri kamu nyawa itu Allah. Allah boleh ambil nyawa. Sebab tu tuan-tuan tengok tengah seronok-seronok kaya, mati. Ya, mana nilainya? Langsung tak ada nilai. Akhirnya bila kita tengok sebagai muhasabah, orang tu berjaya, dipuji, masuk majalah tu, masuk majalah ni, tiba-tiba kita dengar berita kematian dia. Tu apa nilai semua tu? Pada kita sekarang, waktu kawan-kawan Qarun melihat kekayaan Qarun, mereka amat teruja. Ya lahu min zi hadzin azim. Beruntung sungguh orang ni. Lalu ulama'-ulama'nya kata, dia bukan di kalangan orang untung. Sebab dia bina kekayaan dengan lawan Nabi Musa. Dengan lawan Tuhan. Wailakum, celaka kamu, kata ulama' Bani Israel. Celaka kamu. Kalau kamu nampak itu untung. Pahala di sisi Allah tu lebih baik kalau kamu tahu. Keimanan pada Allah tu lebih baik. Kadang-kadang tuan-tuan kita kan teruja dengan orang kafir-kafir yang kaya ni. Kita lupa kita ada benda yang dia tak ada. Iman pada Allah. Lebih mahal. Jauh lebih berharga. Lalu kita pun dengar berita kematian dia. Mana nilai kekayaan ratus bilion dan sebagainya. Dan tiba-tiba kita dengar berita kehilangan semua benda tu. Bankrupt satu malam. Dan satu hari, ada satu kisah bilioner yang dipenjara. Daripada kaya sampai jatuh muflis bankrupt. Lalu didakwa atas pembayaran cukai yang tak sempurna, lalu dipenjara. Dan mati dalam penjara. Kisah tragis seorang bilioner USD. Dia bilioner dengan dolar Amerika tu. Bukan bilioner dengan duit Malaysia. Kaya. Tapi berakhir dalam penjara dan mati. Jadi apa nilainya? Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, ingat Allah boleh ambil telinga kamu. Contoh bila kita tak ada pendengaran. Tengok harta kita, mana manfaat dia? Tak boleh beli pendengaran. Boleh beli alat bantu pendengaran, tapi kita akan rasa kurangnya hidup. Kita tanya orang pakai gigi palsu. Sempurna tak hidup dia rasa? Orang nampak lawa, dia tahu gigi palsu. Dia tahu benda ni tak kuat sebagaimana yang aslinya. Kalau kita ada sesuatu yang kita ganti yang asli, kita tahu ni tak akan kuat, tak akan sempurna. Dan Allah boleh ambil mata kamu. Dan Allah boleh jadikan kamu lemah. Orang kaya stroke. Dah, kena stroke. Dan kita jumpa orang kaya raya kena stroke. Masa tu, macam mana perasaan dia? Tak mampu heret kaki dia.
tak mampu angkat tangan. Walau duit banyak tak boleh rawat. Ini penyakit yang doktor pun tak boleh buat apa. So balik rumah, berubat rampung lah. Stroke. Ada orang yang habis duit kerana ubat stroke. Habis duit. Supaya kita lihat nilai kekayaan berbanding rahmat Allah pada kita. Rahmat. Allah yang beri rahmat tu semua supaya kita jangan sesekali meletakkan dunia keutamaan berbanding akhirat. Kita bukan kata jangan ambil dunia. Kita kata jangan beri keutamaan. Biar dunia itu tuan-tuan seindah mana pun dia berada di bawah. Ya umpama kita naik perahu. Naik perahu, dunia itu ialah bawah tu, air tu. Air itu umpama dunia walau dengan ikan berenang sekian. Kita tak akan masukkan dalam bahtera kita. Nanti dia akan tenggelam. Dan kita tak akan biarkan perahu kita bocor, nanti tenggelam. Air itu umpama dunia, biar dia berada di bawah. Selamanya di bawah tak, dia tak akan naik perahu kita. Kita tak izinkan air ni naik perahu kerana kita tahu dia akan jadikan kita karam. Biar dia berada di bawah dan kita berlayar di atas dia. Biar dunia selamanya berada kat kaki kita. Dengan yang kita berjalan mencapai tujuan akhirat. Tapi jangan biarkan kaki tu naik atas kepala. Kalau kaki tu naik atas kepala, dia tak ada nilai. Kaki, sehebat mana kaki, dia mesti berjalan kat bawah. Yang tinggi tentang akhirat. Dia cuma berkhidmat. Dunia berkhidmat untuk akhirat. Bukan akhirat berkhidmat untuk dunia. Sebab dunia itu umpama kaki. Jalan ikut kemahuan akhirat kita. Bukan akhirat ikut kemahuan dunia. Maka akhirat kita ialah otak kita, akal kita. Arah ke sini, ke sini, ke sini. Maka dunia pun ikut. Bukan agama kita ni ikut kepada dunia. Dunia kena ikut agama. Halal haram, dosa pahala. Kemudian saya ingatkan kita, ingat nanti Allah tutup semua pintu yang kamu bergantung pada manusia. Tuan-tuan tanyalah orang, dan itulah jawapan. Kita tengah-tengah senang, ramai kawan. Bila kita susah, semua tutup pintu. Semua pura-pura tak kenal. Lari. Tentang cerita kawan lari bila kita susah ni bukanlah cerita seorang dua. Ialah cerita dunia seluruhnya. Sehingga kata syair, idhaq yadhaqul alam wa'ak. Ibki nafsak. Ketawa. Seluruh dunia ketawa bersamamu. Menangislah kamu seorang diri. Kalau kita ketawa, tuan-tuan, seluruh dunia akan ketawa bersama kita. Maksudnya, waktu kita senang, semua orang okey. Semua orang olok-olok kenal, pura-pura kenal, pura-pura rapat, mesra. Ya, sebab kita ada dunia. Tapi ingat, Allah akan hukum. Kita tengoklah orang, baik kalangan orang kaya, ahli politik, masa ada jawatan, keliling pinggang orang. Masa tak ada jawatan, like Facebook pun payah. Bayangkan dah tak ada jawatan, siapa nak ikut? Masa ada jawatan keliling, siapa nak berjalan pun payah. Hari ni kita macam berjalan pada pasir. Tak ada orang. Seorang jalan. Itu belum cerita berjalan alam barzakh. Bila kita susah hari ni, kita rasa macam berjalan di padang pasir. Tak ada orang yang kita boleh jerit minta tolong. Tak ada air yang kita boleh minum. Kita macam tunggu mati je. Begitu Allah Ta'ala akan hukum kita kalau kita letakkan keutamaan kita manusia. Kita tak akan ada sahabat yang rapat. Tentu kalau kita utamakan akhirat, kita ada ramai kawan yang rapat. Yang doakan kita, yang punya sifat-sifat yang baik, tak akan biarkan kita bersendirian. Kita masih berada dalam masyarakat. Tapi orang yang memilih dunia dengan meninggalkan akhirat, sebenarnya dia sedang merosakkan masyarakatnya sendiri. Dia akan bersendirian umpama di padang pasir. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, ingat nanti aku akan jadikan pekerjaan-pekerjaan kamu juga ditutup. Selama ni kita anggap inilah rezeki kita, inilah sumbernya. Lalu kita pun habis masa kat sini lah. Tidur kat kilang, tidur kat pejabat. Kat masjid tak boleh tidur. Kat kilang boleh tidur. Kenapa? Masa kita komitmen. Lu tanya orang-orang kaya, awak tidur kat mana? Saya tidur kat kilang. Saya tidur kat pejabat. Ada satu madis interview ataupun rancangan temu ramah. Orang paling kaya di dunia waktu itu. Dia tanya, di mana awak tidur? Saya tidur di pejabat. Kenapa? Senang saya mengawasi mereka. Supaya mereka tahu. Awak tidur seorang? Ya, saya tidur seorang.
dengan kaya dia ratus bilion dolar USD dan tercatat orang paling kaya di dunia. Dia kata, saya tidur di pejabat. Kenapa? Kerana nak pantau selalu kerja. Kerana orang ni dalam otaknya cuma kerja, tak ada lain. Golongan ini. Tapi ia berbeza kita, tuan-tuan. Walau bagaimana sibuk kita, sibuk bagaimanapun, kita tak mungkin letakkan komitmen sepenuhnya pada dunia, sebab kita tahu berakhirnya kat mana. Bukan maksudnya dia larang tidur kat pejabat. Soalan tu tak boleh tidur pejabat, Ustaz. Macam tu saya tidur kat kuliah lah. Tetapi bukan maksud larang tidur kat pejabat. Maksudnya ialah bila seorang tu jadi gila macam itu, gila pada kerja, akhirnya Allah tutup kerja tu. Sumber rezeki yang kita anggap inilah punca saya kaya, inilah punca saya senang, Allah tutup. Kenapa Allah tutup? Sebagai hukuman. Akhirnya kita tengok banyak syarikat-syarikat ditutup sesudah dia jadi syarikat gergasi, papan utama dalam bursa saham. Akhirnya dah tak ada papan. Dia tak turun papan kedua, ketiga, dia tu tak ada dalam papan. Kenapa? Bila seorang itu dia bergantung pada satu benda, Allah akan tutup. Manusia bergantung pada minyak. Oh, geng-geng ni dulu kaya gila dengan minyak, Allah tutup minyak. Sama ada dia kata tak, kita dah cek minyak ni lagi 400 tahun telaga minyak ni. Ya Allah jadikan minyak tu harga turun. Dan hari ni ada satu gerakan besar-besaran untuk tidak menggunakan minyak, menjadikan elektrik sebagai sumber kuasa baru. Kenderaan elektrik, sehingga dijangkakan pada 2050 tak ada lagi kenderaan petrol. Itu dalam perancangan mereka. Habis macam mana negara-negara ada minyak ni? Nak buat apa minyak tu? Elektrik pula menjadi satu tenaga utama. Sehingga mereka kata 2050, bila mereka kaji di Britain, satu ketika dahulu di Britain cuma ada beberapa buah kereta elektrik. Bila hari ni, kita cerita hari ni, syarikat besar seperti syarikat Porsche sebagai contoh dan sebagainya, mereka mula nak keluarkan kereta elektrik untuk pasaran ini. Akhirnya wujud kereta elektrik yang kereta-kereta mewah. Ni Ferrari elektrik, ni kereta elektrik. Mereka maksimumkan teknologi elektrik. Maka apa cerita orang yang jual minyak? Akhirnya mungkin minyak kenderaan tak laku. Yang laku mungkin minyak urut. Tu pun minyak urut ataupun kita katakan minyak angin je mungkin laku. Lain tak untuk. Nanti elektrik pula hilang sumbernya, ganti sumber lain. Kalau kita lihat perjalanan rezeki Allah, Allah tutup rezeki ini supaya mereka yang bergantung pada rezeki ini tahu, sekarang siapa yang berkuasa. Kemudian Allah buka rezeki ini pula. Orang yang dianggap bawah naik atas, yang dianggap atas turun bawah. Begitu dia punya kitaran rezeki, supaya kita tak bergantung dengan satu sumber rezeki. Tak bergantung. Jangan kita menjadi bodoh menganggap, rezeki ni akan pastikan saya selama-lamanya senang. Tak. Allah boleh tutup benda ni. Dulu kalau di kampung saya dulu, misalnya, negara kita dulu, pengeluar utama biji besi dunia. Satu ketika dahulu, ini kampung saya ni ialah lombong biji besi terbesar di dunia. Satu ketika dahulu, era tahun 60-an. Sehingga Jepun pun datang kampung saya. Datang, ni bukit besi. Orang semua tahu sebut bukit besi. Paling banyak. Akhirnya tak ada besi. Tutup. Habis hilang pekerjaan. Era 70-an habis hilang pekerjaan. Dengan izin Allah ganti dengan minyak tahun 76. Besi tutup kat Terengganu, minyak jumpa kat Terengganu. Kan minyak pula. Maka orang-orang minyak semua laku. Kalau pinang anak orang takkan ditolak. Sebab dia orang minyak. Akhirnya minyak pun jatuh. Ini apa naik? Panda naik. Panda. Minyak jatuh, panda yang naik. Hari ni orang yang kerja panda semua tak ditolak pinangan dia. Begitu Allah aturkan. Kenapa? Sebagai hukuman pada manusia, supaya kita tahu sumber rezeki ini Allah Ta'ala boleh padamkan. Industri padam, pertanian pula hebat. Pertanian pun boleh padam, perikanan pula naik. Perikanan pun boleh padam, peternakan pula naik. Waktu manusia mula bergantung, lalu melupakan Allah, Allah tutup. Kerana negara kaya kerana minyak habis hari ni. Terpaksa buang pekerja. Atau 1,000 pekerja tak dibayar gaji. Dulu suatu mimpi untuk bekerja di sana, hari ni ialah mimpi ngeri.
bekerja tak dibayar gaji. Begitulah kehidupan dunia supaya kita tahu. Sampai peringkat kata Syekh Abdul Qadir, Allah tak izinkan sesuatu nasi pun masuk mulut kamu. Ingat? Sebutir jagung pun tak boleh masuk. Dan waktu itu kamu angkat tangan berdoa, Allah pun tak peduli kamu. Dan ingat bila Allah turunkan kebuluran, bala, rezeki terhad dan kita katakan rezeki tertutup lantaran kerana perbuatan dosa kita. Sebab itu hati-hati dengan dosa. Pernah disebut dalam hadis Nabi SAW. Bila kata Nabi SAW, bila kamu ni melakukan 5 perkara, kamu tunggulah satu bala yang tak dijangka. Kalau kamu buat 5 perkara, maka kamu akan melihat 7 musibah besar yang melanda kamu. Dan aku berlindung kepada Allah supaya kamu tak sempat dengan benda ni. Pertama kata Nabi SAW, tidak akan berlaku zina pada sebuah negeri dan negara. Sehingga dia menjadi kebiasaan. Sehingga dia lakukan secara terang-terangan, melainkan akan turun segala wabak dan penyakit yang tak pernah berlaku pada zaman datuk nenek kamu. Kata Nabi SAW, bila zina tu berleluasa sehingga dia jadi kebiasaan. Hari ni tuan-tuan, zina memang jadi kebiasaan. Lihat zina pun kebiasaan. Kita melihat zina-zina dalam TV, dalam YouTube dan sekian. Bukan bagi kita itu biasa. Hari ni kalau orang tak tutup aurat, even pakai yang spender saja untuk main sukan, orang kata ini biasa. Ya, kalau benda tu pun dedah aurat tu biasa, akhirnya zina pun biasa. Zina pun biasa. Dan dalam lembaga penapisan filem negara, FINAS, bila orang tanya mereka, kenapa dah tak tapis sekian-sekian? Dia kata banyak sangat adegan ni sampai kami dah tak boleh potong. Kami kategorikan 2. Ini kita panggil ringan-ringan dan berat. Yang berat je kami tapis. Ringan-ringan biar. Ringan cincung lebih kurang tu tak apa, biarlah. Yang agak berat-berat tu yang kami ni. Akhirnya lama-lama tuan-tuan dia makin jadi satu norma biasa. Akhirnya zina tidak diingkari. Kita dengar orang yang duduk serumah, sekian, tak diingkari. Bila ada penguatkuasa 1000 pula, maka ini pula salah. Orang yang berzina dibela. Satu, kata Nabi SAW. Yang kedua, bila kamu melihat orang berniaga dalam menipu. Orang menipu dan berniaga. Semua berniaga menipu. Contoh sekarang, nilai menipu tu lagi tinggi sebab online. Sekarang ni, lebih. Ya ada beberapa syarikat boleh terpercaya, tapi banyak online-online yang bohong. Ditunjuk iklan, harga sekian-sekian. Ni iPhone harga 1000 je, kita pun beli, rupa kena tipu. Ini basikal elektrik harga sekian, kita pun bank in kena tipu. Tuan-tuan, bila hari ni norma perniagaan kita adalah online, maka tipu tu lagi besar. Kata Nabi SAW, bila berlaku penipuan dalam perniagaan, illa ukhizu bis sinin wa syiddati mu'nah wa juri sultani alaihim. Akan berlaku 3 perkara. Yang pertama akan berlaku kemarau. Bila menipu berlaku kemarau. Yang kedua akan menjadi susah bekalan. Bekalan jadi susah. Yang ketiga, kamu akan ada pemimpin-pemimpin jahat. Pemimpin-pemimpin jahat ni dia muncul sebab ramai orang menipu meniaga. Peniaga-peniaga kena ingat, waktu kita menipu meniaga, kita sedang wujudkan, kita sedang suburkan watak-watak pemimpin jahat. Bila kita adil dan meniaga, kita sedang wujudkan watak-watak pemimpin baik. Ya, kerana pemimpin-pemimpin ini lahir daripada bidang-bidang perniagaan ini. Orang-orang korporat yang akan support dia, yang akan jaga dia. Dan korporat ni nak menipu, maka pemimpin pun kena menipu. Sebab kami yang sponsor kamu. Kami ni 9 dragon, 9 naga yang jaga kamu. Kami ialah kuda-kuda yang jaga. Istilah-istilah mereka. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, tidaklah seorang itu tidak mengeluarkan zakat. Sehingga zakat tak lagi menjadi suatu, kita katakan, hak kerajaan. Kerajaan pun tak nak wajibkan zakat. Dia wajibkan income tax je. Zakat tak dipedulikan. Maka orang tak bayar, tak kena apa-apa tindakan, lalu orang secara besar-besaran tak keluarkan zakat, melainkan Allah Ta'ala akan tutup pintu langit daripada menurunkan hujan. Kalau tidak kerana binatang-binatang, nescaya tak akan turun hujan terus. Tapi kerana masih ada binatang-binatang, Allah masih merahmati, maka turun juga hujan. Turun juga hujan. Sikitlah, tak banyak. Dan yang keempat, kata Nabi SAW,
bila seseorang tadi tidak menyempurnakan janji dengan Allah dan janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tak peduli lagi hukum Allah, tak peduli lagi sunnah Nabi, maka kamu akan berbalah sesama kamu. Tengoklah kita berbalah bila kita tak pedulikan sunnah Rasulullah. Ambil contoh vaksin lah, berbalah vaksin. Padahal benda tu sebenarnya tak perlu berbalah. Kita dah kata ini ikhtiar, maka selesai masalah. Maka mengambilnya sebagai satu ikhtiar. Tak, ini kata, yang ambil vaksin ni sebenarnya dia nak mati cepat. Dia telah membunuh dirinya pula. Yang ni pula awak tak ambil vaksin, awak pula bunuh diri awak. Tentang kita pergi kepada rationality, usaha, ikhtiar. Maka tak ada orang menghalang ikhtiar. Bagaimana ia halal dan ia bagus. Kita berpandukan kepada firman Allah, suruh kita usaha. Dia berpandukan pada sunnah Nabi SAW. Nabi kata, tadawu, berobatlah. Berobat. Ya ibadallah tadawu. Wahai hamba Allah, berobat. Cari obat. Sembuh tak sembuh hal kedua. Saat dia berobat pun mati juga. Baik tak berobat. Tentang betul mati tak mati itu hal yang lain. Kita makan mati, tak makan pun mati. Tuan-tuan kerja mati, tak kerja pun mati. Itu bukan ukuran untuk kita buat atau tak buat. Tapi ukuran kita perintah tu ada tak? Perintah. Larangan ada tak? Kita nak nilaikan sesuatu dengan sebab mati, maka semua benda mati. Ni dia ambil vaksin, dia mati juga. Baik saya tak payah ambil vaksin. Biar awak tak ambil vaksin, tak mati. Awak mati juga. Ni makan nasi. Mati juga orang makan nasi. Baik saya tak payah makan nasi. Tak ada pula cakap macam itu. Orang makan nasi mati, tak makan nasi mati. Ni yang kerja. Yang kerja pun tak ada duit juga. Baik saya tak kerja, tapi tak kerja ada duit. Tak ada duit juga. Tapi mana dia punya karamah, kemuliaan manusia. Tentang kemuliaan kita sebab kita ikhtiar. Sebab itu Rasulullah bila sakit pun Nabi berobat. Ikhtiar, turun malaikat Jibril tolong ubat. Itu ikhtiar yang dilakukan oleh Nabi SAW. Cuma ikhtiar tadi jangan jadikan ia kiblat. Oh, sebab inilah saya sebut, tak boleh. Yang sembuhkan kita Allah. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Jadi bila kita kembali kepada fitrah hukum ataupun perintah Allah dan perintah Nabi SAW, kita tak khilaf apa-apa. Kita okey. Kita stabil. Jadi orang yang melanggar perintah Allah, melanggar perintah Nabi SAW, tak kira daripada wajib yang sunat, maka ini punca kita berbalah. Hari ini kita berbalah kerana itu. Dan yang kelima kata baginda SAW, siapa yang tidak menjadi, dan bila mereka tidak menjadikan kitab Allah sebagai perundangan, bukan menjadikan perundangan itu selain daripada apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, maka berlakulah peperangan sesama mereka. Berlaku peperangan sesama mereka. Kalau sebelum ini berbalah sama kita. Sehingga kita tak ada masyarakat harmoni, gaduh je. Ni netizen, warga net, gaduh, tak habis-habis. Dan kalau kita tidak berhukum pula dengan hukum Allah Ta'ala, apa jadi? Berperang. Berlaku peperangan demi peperangan. Kesan tidak berhukum dengan perintah Allah. Jadi secara kesimpulan, tuan-tuan sekalian, bahawa kita nak buat sesuatu dengan perintah Allah. Rezeki kita cari dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai bila kita melanggar perintah Allah Ta'ala, jadi macam yang disebut oleh Nabi SAW dan disebut oleh Syekh Abdul Qadir di sini. Ya, ada kalangan mereka sempat taubat, tapi banyak yang tak sempat. Kerana itu kita meletakkan disiplin kita dalam mencari akhirat itu. Biar satu disiplin yang perlukan mujahadah. Atau jangan buat lebih kurang, duk sibuk dunia. Ingat selalu dunia bila kita mati, begitu akhir dia. Biar keutamaan kita akhirat. Kalau tuan-tuan lebih bersungguh nak jadi jutawan dunia berbanding jutawan akhirat, kita rugi. Kalau untuk jutawan dunia bersungguh, bangun 3-4 pagi. Kenapa? Saya nak musafir, nak jumpa dengan orang tu, orang ni. Tapi untuk jadi jutawan akhirat, tak berani bangun 3 pagi untuk solat 2 rakaat. Ada sekejap je bangun, solat 2 rakaat, tidur lepas tu. Okey, bangun balik, subuh. Tapi tak berani dia, tak bersungguh. Sebab dalam hatinya penuh dengan dunia. Dan jangan dalam hati yang penuh dengan dunia. Biar dunia itu penuh kat tangan, jangan penuh kat hati. Kalau dia penuh kat hati, ingat, hati itu bukan tempat dunia. Sebab itu resah datang, takut datang, bimbang datang. Hati ini tempat kita ingat Allah. Maka dengan tu datang tenang, datang yakin, datang kuat, datang semangat, dan datang qanaah, serta datang apa yang kita sebut sebagai redha dengan apa pun yang Allah Ta'ala
diputuskan. Umar Al-Khattab hantar surat pada Abu Musa Asy'ari. Waktu Abu Musa Asy'ari dilantik menjadi governor. Governor ni menteri besar lah. Jadi menteri besar satu kawasan. Lalu kata Umar Al-Khattab kepada Abu Musa, qana'ahlah kamu dengan rezeki yang Allah beri pada kamu. Sebagai pemimpin, kamu dulu kena ada sifat qana'ah dengan rezeki yang Allah beri pada kamu. Maka dia akan turun pada rakyat kamu. Dia pemimpin sini tamak, habislah. Qana'ah. Qani' bima atahu Allah. Berqana'ahlah dengan apa yang Allah beri pada kamu. Ini antara tulisan ataupun pesanan dalam warkah Umar Khattab pada Abu Musa Asy'ari ketika melantik beliau jadi governor di sebuah wilayah. Belajar qana'ah dengan rezeki yang Allah bagi. Kamu tak pemimpin korak, pemimpin tamak. Bila pemimpin-pemimpin kita dalam diri dia ada tamak, itu kita sentiasa dapat pemimpin tidak baik. Sehingga kita jumpa pemimpin yang qana'ah. Jalankan tugas kamu dan qana'ah dengan rezeki kamu. Nescaya kamu tak akan mengambil hak sesiapa, kamu beri pula hak manusia. Ingat bila kita tak beri hak Allah, Allah akan ambil semua hak kita. Kerana kita tak ada hak apa-apa melainkan kepunyaan Allah. Semua yang datang dari Allah. Dan pada Allah dia akan kembali. Kalau kita beradab dengan Allah, Allah kembalikan manfaat itu pada kita. Kalau kita tak beradab pada Allah, Allah ambil kembali dan Allah pertanggungjawabkan pada kita. Dia letakkan kesalahan pada kita dan dihukum kita. Waliyazbillahi min zalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.